Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi dalam video kali ini. Hari ini kita akan borak sembang-sembang pasal isu cashback. Isu yang ramai orang PM aku kan tanya apa pendapat aku pasal cashback ni. Aku nak bagi pendapat pun sebenarnya ada kerisauan juga. Takut nanti disalah tafsirkan pendapat aku. So awal-awal aku beritahu ini adalah pendapat peribadi aku dan tidak ada kena-mengena dengan mana-mana pihak. Kalau korang rasa benda ni dapat memberi manfaat pada korang, gunakanlah sikit-sikit idea yang aku bakal kongsikan ni. Kalau korang rasa benda ni semua nonsense, tak ada kena-mengena, benda ni semua benda-benda yang salah, benda yang tak perlu ambil pot, kau ignore je lah. Kan, kau ignore je video ni, tak payah dipanjang-panjangkan. Okey, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku nak bawa korang mungkin pada adik-adik aku ni yang umur mungkin 20-an, akhir 20-an ataupun awal 30-an kan. Kawan-kawan aku, sahabat-sahabat aku ni, jom kita tengok apa yang berlaku pada tahun 90-an dan tahun awal 2000 dulu. Pada tahun awal 90-an, pertengahan 90-an, awal 2000, rata-rata di kalangan developer ini tidak ada timbul pun berkaitan dengan offer yang gila macam ni. Tiba-tiba boleh dapat cashback 200,000. Tak ada. Kau tanyalah abang kau, tanyalah ayah kau ke yang pernah beli rumah sebelum ni, ada tak zaman dulu dapat cashback? Tak ada. Tak ada. Malah dah letak ada cashback, malah cabaran yang paling besar pada ketika itu untuk mereka beli rumah adalah untuk menyediakan 10% deposit ni. Dalam 10% deposit, kau kena bayar pula nanti loan agreement, SNP apa semua dan sebagainya ni. Banyak ni documentation apa semua kau kena bayar. Jadi golongan-golongan mereka ini akan bekerja bersungguh-sungguh pada awal-awal kerjaya ni untuk kumpulkan duit cash untuk beli rumah. Kan? Waktu itu rumah ni nak beli memang rasa macam susah sangat. Dan waktu aku umur awal 20-an tu pun dah beberapa kali aku, bukan beberapa kali, baru sekali lah. Sekali aku mohon nak beli rumah, tak lulus. Tak lulus. Oleh kerana banyaklah benda yang aku belum belajar pada ketika itu. Tapi aku nak tunjukkan pada korang, ianya berevolusi, ianya berubah. Okay? Waktu itu sudah ada persaingan di antara developer-developer ni. Maka adalah developer yang mula-mula menawarkan rumah ni, kalau kau perasan, free aircon. Aircon free ni dia boleh jadikan satu keistimewaan pada ketika tu. Betul tak? Aircon free ni. Bila ada aircon free ni, dah ada persaingan. Baik aku beli rumah kat sini dapat aircon. Aircon je bang. Aircon waktu tu mungkin lah mahal sikit lah, mungkin dalam 1,000 lebih ataupun 2,000 lebih sebiji kan. Dapatlah 2 biji, 3 biji kadang kan. Waktu tu. Mungkin sebiji je pun dekat master bedroom je. Ada juga developer yang dah mula bagi kabinet dapur percuma. Masuk-masuk aja kabinet dapur dah ada dah. Berlawan-lawan lah developer ni. Ada yang dah mula bagi perabot percuma dan terus berevolusi lagi sehinggalah ada developer yang menawarkan SNP percuma. Tak payah nak bayar legal cost ni semua sebab ianya semua dah diserapkan di dalam loan ni. Dia kata percuma, tapi bukan percuma tuan-tuan bukan percuma. Ni ada cost ni. Tapi kos-kos ini semua dah dimasukkan dalam loan kita. Jadi kita bayar loan tu sebenarnya kita bayar semua kos-kos ni. Tapi kena ingat, kalau kos ni RM2,000 ke, contoh RM2,000 yang kau bayar ni bukan RM2,000 bang. Sebab apa? Sebab dia ada interest dia. Tapi itulah yang berlaku pada ketika itu. Tetapi bila masuk tahun yang sekarang ni, beberapa tahun yang lepas, dah mula ada developer yang menawarkan cashback. Mula-mula tak banyak, RM10,000, RM20,000 kan. Tetapi lately ni kita nampak macam tak percaya tau. Beli rumah boleh ada cashback RM100,000, RM200,000. Dah dapat cashback RM100,000, RM200,000. Kau beli, kau tak payah keluar duit, tak payah keluar kos ni, kosong. Janji kau nak beli je. Kau nak beli je, kau dapat duit pula. Menarik tak? Mana tak menariknya? Inilah ultimate kepada evolusi ini tadi sehingga sekarang. Sampai tahap kau beli rumah, kau dapat duit, kau tak payah keluar duit.
Kan kau tak berani keluar duit, malah kau yang dapat duit. Menarik tak? Tentulah menarik. Jadinya apa? Senanglah kita sebagai orang yang nak membeli rumah ni, untuk kita beli rumah tak payah keluar duit, dapat lagi duit. Kalau dekat Indonesia, kalau kau pernah nampak lah poster beli rumah dapat isteri. Wow. Dekat Malaysia tak ada buat lagi Ini kalau buat ni beli rumah dapat isteri, aku rasa boom ni market kan. Mungkin evolusi selepas ini lah Jadi orang-orang yang mencari rumah, sama ada untuk kediaman sendiri ataupun untuk pelaburan, dah mula gairah. Aku pun gairah kalau nampak poster beli rumah tak payah keluar modal, semuanya percuma dan aku dapat duit lagi. Aku pun gairah. Tetapi dianya memudahkan kita untuk entry. Kita tak perlu fikir panjang dah. Dia dah skip banyak benda untuk kau fikir lah. Sebab apa? Banyaklah benda yang kita dapat tawaran daripada developer ni, menjadikan kita banyak skip. Kita banyak skip dan kita buat keputusan untuk kita sign agreement loan dengan bank. Maka kita adalah satu hartanah dan juga kita dapatlah cash. Seronok tak? Seronok kan? Rasa macam dalam syurga kan? Dapat 200,000 kan? Okey. Apa yang aku cerita ni tadi adalah perspektif daripada sudut pandang kita sebagai orang biasa yang ingin membeli rumah. Sama ada rumah tu untuk kediaman sendiri ataupun untuk pelaburan akan datang. Perspektif ni, aku gunakan tangan sebelah kanan aku ataupun sebelah kiri korang lah. Ini perspektif dia. Perspektif daripada kita sebagai orang yang nak membeli rumah. Dan tentulah gairah. Sama juga macam kita lah nak beli produk. Banyaklah tawaran-tawaran gila-gila ni. Tiba-tiba kita rasa, berbaloi lah ni, aku belilah terus. Sebab apa? Dapat ni. Kau boleh listkan semua. Untuk menghalalkan transaction tu berlaku, kan? Kita pun justify lah, berbaloi lah sebab dapat cashback, dapat ini, hartanah ni pula ini spesifikasi dia, ini kriteria dia. Jadinya kau rasa macam dah cukup perfect dah. Sebab apa? Sebab engkau hanya memandang daripada sudut kita sebagai pembeli. Okey, jom aku bawa korang semua, kawan-kawan, sahabat yang aku cintai ni, okey, sahabat-sahabat Facebook ke YouTube aku ni, aku nak bawa korang lihat daripada perspektif yang lain. Apa perspektif dia? Perspektif sebagai developer yang pada ketika ini mengalami masalah yang kritikal dalam menangani isu lambakan unit yang tidak laku dijual di dalam pasaran. Dia kena tegas sikit, kan? Okey. Tahu tak korang, daripada report yang ada, korang boleh baca. Jadi korang boleh baca, korang study lah. Tapi korang kenalah letak diri korang kat tengah-tengah. Tapi kalau kau dah memang bias ke mana-mana pihak, dah tentulah nanti kau akan kecam aku, kan? So janganlah kecam aku dulu, kau letak diri kau kat tengah-tengah dulu. Tadi kan kau dah jadi sebagai seorang bakal buyer yang gairah ni tadi kan. Okey, kau patah balik duduk kat tengah-tengah depan aku ni sekarang. Kita tengok pula daripada perspektif ini. Pada suku tahun ketiga, tahun 2020, 2020 tahun lepas lah. Suku tahun ketiga ni ujung-ujung tahun dah, suku tahun ketiga. Sebanyak 54.2%. Ya, aku boleh tengok ni data, jangan main-main, nanti salah orang marah. 54.2% hartanah yang high rise ni, yang tinggi ni, hartanah yang tinggi ni, servis apartment, kondominium apa semua ni, yang tidak laku walaupun ianya telah siap di banner. Okey, kita tinggalkan kau sebagai bakal pembeli. Jom kita tengok apa masalah developer. Developer sedang mengalami masalah lambakan unit yang tak terjual sebanyak 54.2% yang nilainya berbilion ringgit Malaysia. Masalah ni masalah yang besar, tuan-tuan. Masalah ni masalah yang besar, bukan sekadar dibincangkan oleh developer, sesama developer je, tapi dibincangkan oleh kementerian sendiri. Masalah ini. Masalah ni dah keluar report banyak. Korang Google, korang akan jumpa semua masalah ini. Okey. Hartanah yang tidak terjual ni akan memberi kesan yang buruk kepada developer ni. Developer kena cepat-cepat cash out, kena cepat-cepat jualkan dia. Suka tak suka kena cepat jual. Tapi adakah developer akan bagi diskaun tu
suka-suka hati. Tak boleh, sebab sebahagian daripada unit-unit ini telah dijual kepada pembeli ini pada harga sekian-sekian. Contoh, pada harga RM600,000. Tiba-tiba dia nak jual, nak bagi diskaun terus kepada RM300,000, 50%. Dia akan mengalami dua masalah lah. Masalah pertama, dan tentulah buyer yang beli awal ni tadi bising dekat developer ni. So developer pun tak nak menjawab apa semua. Okey. Dan yang kedua adalah masalah dengan bank panel ni. Bank panel pun tengoklah pasal apa spesifikasi sama. 6 bulan lepas ada orang beli dengan harga RM600,000 ataupun RM800,000, tapi kenapa sekarang ni benda yang sama jual dengan harga RM400,000? Dan tentu akan jadi argument di kalangan bank dan juga developer ni. Maka dia nak juga biarlah S&P tu design dengan harga RM800,000 tu contohnya begitu. Tapi dia banyaklah teknik-teknik lain. Dia aku bagi sekali imbas saja ni. Tak naklah detail sangat. Kalau developer ni, kita cerita masalah developer. Kalau developer ni katakanlah dia tak jual. Kenapa aku cakap mereka akan bertambah rugi? Yang pertama, pembangunan yang baru dilancarkan pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga akan ada lambakan lelong. Lambakan lelong. Orang-orang yang tak perform loan dia, maka unit tu akan dilelong lah. Jadi bagi orang yang nak membeli, adakah mereka nak beli dengan harga yang RM800,000 ataupun harga lelong yang mungkin harganya RM600,000 ataupun RM700,000, lebih rendah daripada harga yang diberi oleh developer? Dan tentulah developer ni tadi dah kena bersaing dengan pasaran lelong pada unit-unit yang pada development yang sama. Faham tak? Macam tu. So dia dah mula ada persaingan. Okey, yang kedua, dia juga dah mula ada persaingan dengan orang yang subsell, jualan semula. Dia kena bersaing pula. Dia ada unit dia, tapi pada waktu yang sama unit-unit yang telah dibeli oleh orang yang lebih awal akan mula dijual. So dia dah ada persaingan dekat situ. Ada setengah orang dia tak nak fikir panjang, dia nak cut loss. Contoh, dia tak boleh survive lah. Ni contoh, tak semuanya tak boleh survive. Nanti kau kata aku negatif sangat. Okey, katalah dia tak boleh survive dan dia terpaksa jual dengan harga lebih rendah daripada harga yang developer jual. Okey, maka dia akan bersaing dengan mereka yang nak jual secara subsale. Pada waktu yang sama juga, pada ketika itu kemungkinan ada development di kawasan sekitar tu, di kawasan sekitar yang lain lah, yang tengah dijual juga. So mereka kena bersaing dengan developer yang lain yang mungkin pembangunan mereka lebih unik, ataupun lokasi mereka lebih cantik, fasiliti mereka lebih cantik, kemudahan makin lebih banyak. So semakin lama mereka simpan, sebenarnya semakin berisiko untuk menghadapi kerugian. Pada waktu yang sama juga, bangunan ni kena maintain, ada kebocoran dan sebagainya. So siapa yang nak tanggung semua tu? Dah tentulah nanti developer juga yang kena tanggung. Jadi mereka dah tak boleh tahan ni, dan mereka nak ambil keputusan terpaksa jualkan secara murah. Tapi caranya adalah dengan kaedah memberi cashback ni tadi. Faham? Jadi itulah bermulanya konflik. Developer ni terpaksa bagi cashback. Okey, aku nak tunjukkan kau, ada tak developer sekarang, development sekarang ni yang tak ada cashback? Ada tuan-tuan, banyak. Aku bagi contoh yang paling dekat dengan area rumah aku lah. Aku duduk dekat Sungai Merak Bangi. Sungai Merak ni hanya lebih kurang 10 minit dia daripada Putrajaya. Kawasan aku ni dekat kawasan perkampungan sikit, tak adalah terlalu bandar sangat, tak adalah terlalu hulu sangat. Okey, dekat Sungai Merak banyak development, perumahan-perumahan jenis teres ni yang dijual dengan harga sekarang ni dekat area sini antara RM600,000 hingga RM900,000, RM800,000. Dan di kawasan sekitar ni aku lihat tidak ada satu pun developer yang menawarkan cashback ni tadi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab harga yang ditawarkan, produk yang ditawarkan, jenis produk dan harga yang ditawarkan match dengan pembeli. Oleh kerana ramai yang daripada Putrajaya tu nak cari rumah di sekitar pemanduan ke tempat kerja 10-15 minit. Populasi di Putrajaya tu sebenarnya dah cukup dah untuk meetkan dengan perumahan-perumahan yang disediakan di kawasan sini lah yang aku cakap. Tak ada.
So kalau developer itu yakin, okay, developer itu yakin produk dia bagus, permintaan bagus, semua fasiliti bagus-bagus, dan kita gradekan dia sebagai satu development yang memang best gila, kenapa mesti bagi cashback? Okay, kenapa mesti bagi cashback? Dah tentulah sebenarnya ada masalah yang besar yang sedang dilalui oleh developer ini tadi. Begitulah kisahnya. Apa lagi aku dah sentuh Okey. Jadi salah ke kita ambil cashback ni, tuan-tuan? Okey. Aku tak nak spesifik benda ni salah, benda ni betul, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Tidak. Aku nak ambil korang punya pendekatan. Sekarang ni kau dah tengok daripada dua sudut pandang yang berbeza. Aku rasa korang dah mula ada satu pendirian. Tapi pendirian kau tak tahulah sama ada pendirian kau ni kau masih kekal sebagai satu individu yang sedang gairah dalam nak dapatkan hartanah 50% diskaun dengan cashback ni, ataupun kau dah mula nampak oh inilah game developer yang sedang direncanakan untuk pastikan bebanan ini tadi mula ditanggung oleh pembeli-pembeli ni tadi. Okey. Ada juga mereka yang kata, apa salahnya kita ambil cashback ni tadi untuk kita tutup hutang-hutang kita. Hutang kredit kad, interestnya tinggi. Hutang personal loan pun sama juga dengan bank. Hutang kereta, hutang dengan koperasi dan sebagainya. Okey. Begini tuan-tuan, hutang-hutang kau yang kecil ini sebenarnya banyak teknik lain yang boleh digunakan untuk kau tutup step by step hutang kau ni tadi. Dan bukanlah cashback ni menjadi satu-satunya option yang paling utama untuk kau nak tutup hutang ni. Bukan. Aku ulang balik ketegasan aku kat sini, pendapat aku. Kau payah nanti kan. Cashback bukanlah satu-satunya pilihan untuk kau membayar hutang-hutang kau ni tadi. Bukan. Sebenarnya hutang-hutang yang kau ada ni, mungkin kredit kad kau 15,000, kau punya personal loan kau dengan bank rakyat ada 30,000, personal loan kau dengan CIMB katakanlah ada 20,000, lepas tu kau ada hutang koperasi dan sebagainya. Hutang-hutang kau ni sebenarnya hutang-hutang yang amount dia sikit tapi banyak. Banyak hutang tapi amount dia sikit-sikit, 15,000, 30,000, 40,000. Katalah total hutang kau ni ada 80,000. Cashback yang kau dapat ni 200,000 bang. Jadi kau pun ambil cashback ni, kau tutup hutang ni. Seronok tak? Seronok, dah tak ada hutang. Aku ada satu hutang aja. On paper memang nampak cantik. Okey. Kenapa? Kerana kau rasa senanglah, aku nak tumpukan dengan satu hutang je. Aku tak payah fikir dah hutang-hutang aku yang lepas-lepas ni. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat saya ni kalaulah hutang kad kredit 15,000, hutang personal loan ini pun kau tak dapat manage dengan baik, apa yang menjanjikan kau untuk berjaya manage hutang yang bernilai 800,000, 700,000, 600,000 dan ianya dalam bentuk property, walaupun interestnya rendah tetapi dia memakan keseluruhan tahun kehidupan kau. Sebab apa? Loan rumah 30 tahun kan, 35 tahun. Kalau kita beli rumah umur 30, hutang kita akan habis pada tahun apa? Pada tahun 65 tahun. Itu pun kalau kita hidup lagi sampai 65 tahun. Sedang kata semua hidup kita selepas ini. Okey. Hutang-hutang kau yang kecil ni sebenarnya hutang-hutang yang dia tak dalam. Lubang-lubang ni tak dalam. Bila-bila masa je dengan teknik yang betul kau boleh meloncat semua daripada lubang-lubang ni. Tapi kena belajarlah dengan orang yang pakar tentang pengurusan hutang ni. Tetapi hutang dengan membeli properti yang bernilai 600,000, 700,000 ni dalam tuan-tuan, dalam. Hutang dia dalam. Hutang yang kecil-kecil ni pun tak berjaya untuk membankruptkan kau. Sebab syarat untuk bankrupt kalau tak silap aku 50,000. Barulah institusi keuangan tu boleh membankruptkan kau. Kalau hutang kau 40,000 tak boleh bang. Dia bukannya campur semua hutang tu boleh bankruptkan kau, tak boleh. Dia ikut satu-satu hutang tu kan boleh bankruptkan kau. Jadinya properti yang kau beli ni
akan ada satu cabaran lain. Apa cabaran dia? Adakah nilai sewaan yang bakal kau dapat ini tadi boleh cover bayaran kau pada setiap bulan. Jadi yang itu aku tak nak sentuh lah. Yang itu aku tak nak sentuh. Sebab itu tajuk yang lain lah. Tajuk yang sekarang ni adalah cashback ni tadi. Jadinya adakah kau boleh jamin kau boleh mampu manage hutang kau yang 800,000, 700,000 ni? Ini hutang bukan main-main bang, besar banyak ni kan. Tak salah hutang, tapi kalau kau tak dapat manage ni tadi, risiko dia jauh lebih parah daripada hutang kau yang kecil-kecil ni. Dan kalau hutang kau, aku tanya kau terus terang lah, aku pun manusia biasa juga. Kalau hutang kau ada 80,000, cashback kau ada 200,000, kau rasa kau bayar 80,000 dan baki tu kau buat apa? Yang itu kau jawab sendirilah kan. Kalau aku bayar lah jawapan aku kan. Nanti kau main saham lah, kau masuk kripto lah, apa semua kan. Mungkin aku tak adalah cakap mesti kan. Sekarang ni cakap buat video macam ni tak boleh main-main tu. Nanti macam-macam lah risiko yang boleh dihadapi. Okey, kesimpulan. Ni dah 21 minit tau aku rakam ni video ni. Bukan main-main untuk korang ni. Jadi sekarang kau dah tengok daripada dua sudut pandang ni tadi, sebagai developer dan juga sebagai orang yang faham masalah di developer dan sebagai orang yang gairah nak membeli hartanah yang dapat cashback 200,000 ni. Jadi kesimpulannya begini. Menurut apa yang aku belajar, pemerhatian aku dan apa yang aku lalui, okey, janganlah engkau membeli properti itu yang macam mana ayat dia? Macam ni. Janganlah cashback ini menjadi salah satu kriteria yang paling utama bila engkau nak membeli properti itu. Walaupun cashback ni dah jadi common dah. Developer yang lain-lain ni, oleh kerana cashback ni dah mula jadi trend, dah mula dah developer ni banyak dah mula ada cashback ni. Sebab apa? Dia nak menyaingi pasaran ni tadi. Tapi janganlah engkau ambil kriteria cashback ni sebagai satu benda yang utama untuk kau beli hartanah itu. Salah. Salah. Walaupun siapa pun. Sebab kalau engkau fikir balik, masalah besar ini, okey, masalah yang besar sedang dihadapi oleh developer ni tadi, dia nak ringankan bebanan dia dengan biarlah benda tu ditanggung oleh pembeli-pembeli yang banyak ni tadi. Jadi kalau engkau seorang yang opportunist, engkau akan nampak peluang daripada pelbagai pihak. Daripada engkau sebagai pembeli, daripada kau sebagai agent, daripada kau sebagai developer, daripada kau banyak pihak. Jadinya engkau kena tengok semua circle ni tadi. Kau kena tengok semua circle ni. Jangan kau tengok daripada satu sudut je, jangan. Bila kau nak beli property yang menawarkan cashback ini, jangan lihat hanya pada cashback itu. Malah jangan jadikan dia satu kriteria yang mesti kau beli oleh kerana ada cashback. Jangan. Begitu. Sebenarnya banyak lagi property-property kat luar sana, sama ada di pasaran undercon, di pasaran subsale ataupun pasaran lelong, yang sebenarnya dia boleh memberi pulangan yang tinggi pada waktu yang sama, risiko kau manageable. Orang yang berpengalaman di dalam hartanah dekat Malaysia ni, aku rasa orang-orang yang nama besar lah, berpuluh-puluh orang. Janganlah kita hanya mengambil pendapat satu orang saja. Jangan, tak boleh macam tu. So kita kena balance. Dalam agama sendiri pun kita pun ada pelbagai pendapat, pelbagai ulama kan. Sama juga dalam ilmu ini. Janganlah kita ta'assub ataupun kita gairah selepas kita belajar ataupun kita membaca hanya daripada satu individu. Kerana kaedah kita, penerimaan kita untuk kita manage risiko itu adalah diri kita. Jadi mungkin kita belajar daripada individu A, individu B, individu C, D. Kita membaca pula di blog-blog, kita membaca pula di artikel-artikel, kita membaca buku pula. Akhirnya engkau akan dapat satu formula yang formula itu bersesuaian dengan tahap kita untuk menanggung risiko itu. Macam itu ayat dia.
Jadinya belajarlah. Kau belajar. Jangan hanya belajar satu tempat dan tiba-tiba untuk gairah gila. Kan jangan. Itu bahaya. Jadinya kau belajar banyak tempat, kemudian kau simpulkan, oh rupanya aku ni adalah orang yang macam ni, kapasiti aku macam ni, jadi aku kena buat benda ni lah. Macam tu. So dalam hartanah ni kita tak guna nak bergaduh-gaduh kan. Itulah pendapat aku. So aku harap benda ni dapat membantu korang. Aku harap video ini dapat dipanjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang mencari rumah untuk pelaburan ataupun duduk sendiri dan sebagainya. Aku harap juga korang tidak rugi dalam mana-mana pelan pelaburan, terutama dalam hartanah ni tadi. Dan aku doakan kita sama-sama terhindar daripada kerugian di dunia dan juga kerugian kita di akhirat. Begitulah. So video ini selama 25 minit. Siapa yang dapat tonton video ini daripada A sampai Z, aku ucapkan jutaan terima kasih. Nanti kita sambung dengan video yang lain. Yang hari ini kita akan kita sembang pasal cashback je, cukup. Jadinya tagline aku tagline. Bukan tagline. Rumusan aku senang je. Kalau kau jumpa satu benda yang offer dia memang gila babi lah, offer dia ni, orang Jawa dia dah keluarkan tebal dia ni kan. Kau kena fikir benda yang gila babi best, tentulah akan ada benda yang gila babi risiko. Pegang benda ni. Kalau benda ni kau nampak ini memang best gila lah, tentulah ada risiko yang sebenarnya gila juga. Tetapi selalunya kita akan suka melihat benda apa? Benda yang best je. Kita tak nak tengok risiko yang bakal kita hadapi. Lain orang lain tahap mereka sanggup menanggung risiko itu. Begitulah. So begitulah. Tak nak cerita panjang-panjang lagi. Okeylah. Aku nak tidur So aku akan publishkan video ni secepat mungkin. Aku harap korang yang tonton video ni, share dan panjang-panjangkan video ni kepada kawan-kawan lain. Semoga jika ada sedikit manfaatnya dapat diterima dan diguna pakai oleh ramai orang. Jika ada pendapat aku yang mungkin menyalahi ataupun tak secocok ataupun tak senada dengan pendapat korang, aku minta maaf. Ianya adalah pendapat peribadi aku sahaja. Kita banyakkan membaca, insya-Allah kita akan jumpa sebenarnya apa yang tersirat di sebalik benda yang tersurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.